Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang kepada semua pelajar tingkatan 1, pelajar peralihan dan pelajar-pelajar baru yang mendaftar ke SMK Sri Tanjung pada tahun ini. Giliran saya, Cikgu Norza Bahia binti Bacuk selaku Setiausaha Core Curriculum ingin menerangkan sedikit sebanyak berkaitan pengurusan core curriculum di sekolah. Kita mulakan dengan carta organisasi pentadbiran sekolah diketuai oleh Puan Haja Zainab bin Sharum, Pengetua Sekolah SMK Sri Tanjung, diikuti oleh Guru Kanan Penolong Kanan 1, Tuan Haji Muhammad Saleh bin Komah, seterusnya Penolong Kanan Core Curriculum Encik Hazim bin Sirun, serta JPK HEM Puan Haslinda binti Masri dan JPK Pendidikan Khas Encik Nur Hisham bin Muhammad Saleh. Guru Kanan Mata Pelajaran Sains dan Matematik yang terdiri daripada Cikgu Wazib bin Basri, Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa Puan Haji Khatijah binti Sukani, Guru Kanan Mata Pelajaran Sains Kemasyarakatan Puan Hajah Katmi binti Mun, Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vocational Encik Ahmad Badri bin Mispani. Berikut adalah carta organisasi bagi pengurusan core curriculum. Anda boleh lihat bahagian-bahagian yang ada di dalam pengurusan core curriculum, iaitu Cikgu Azmi bin Shuib adalah Setiausaha Sukan SMK Sri Tanjung. Berikut adalah bagaimana Jawatankuasa Core Curriculum dan Majlis Sukan memilih pelajar-pelajar untuk diletakkan atau ditempatkan ke dalam unit-unit dan persatuan-persatuan. Antaranya ialah pencapaian semasa sekolah rendah. Yang kedua, maklumat yang diberikan oleh guru-guru sekolah rendah atau guru asal. Yang ketiga adalah minat dan pilihan utama antara 3 yang terbaik ketika mengisi borang yang diberikan. Selepas ini, saya akan edarkan sama ada dalam bentuk manual atau dalam bentuk Google Form untuk anda, pelajar-pelajar baru mengisi data-data core curriculum. Akhir sekali antaranya ialah berdasarkan pembahagian yang sama rata mengikut jumlah pelajar dengan unit-unit yang ada. Ini kerana untuk memberikan pembahagian yang sama rata kepada semua unit. Diingatkan sekali lagi, apabila anda telah diberikan unit atau kelab dan persatuan, anda tidak boleh lagi mengubah kelab tersebut pada tahun seterusnya. Unit tersebut atau kelab persatuan hendaklah kekal daripada tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5. Paparan tersebut menunjukkan bahawa antara takwim aktiviti core curriculum dan sukan. Antaranya lah olahraga tahunan merentas desa, pentandingan sukan peringkat MSST, MSSM, MSSJ, program core curriculum peringkat sekolah daerah negeri kebangsaan, program core akademik peringkat sekolah daerah negeri kebangsaan, pertandingan STEM peringkat daerah, peringkat sekolah, peringkat negeri dan kebangsaan. Walau bagaimanapun, memandangkan kita telah mengalami masalah pandemik, iaitu penularan wabak penyakit berjangkit dan berbahaya, maka semua aktiviti-aktiviti yang bersemuka akan ditangguhkan sehingga diberitahu kelak. Walau bagaimanapun, pertandingan online core curriculum masih dibenarkan pada bila-bila masa sahaja. Kita fokus kepada bahagian-bahagian core curriculum yang perlu anda ketahui. Antaranya ialah unit beruniform, kelab persatuan, kelab sukan permainan. Semua pelajar hendaklah dan wajib mempunyai ketiga-tiga unit tersebut. Kelab persatuan terdiri daripada kelab akademik dan kelab rekreasi. Anda boleh memilih sama ada memilih kelab akademik atau kelab rekreasi. Kita fokus kepada unit beruniform. Sekolah SMK Sri Tanjung mempunyai 8 unit beruniform, iaitu Puteri Islam, Pengakap,
kadet bomber, kadet polis, kadet remaja sekolah, silat, pandu puteri, Persatuan Bulan Sabit Merah. Etika pakaian core curriculum. Semua pelajar yang telah diberikan unit beruniform masing-masing hendaklah memakai pakaian mengikut unit beruniform yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, pemakaian unit beruniform masih mengikut etika pemakaian dan peraturan sekolah. Yang pertama, anda boleh memilih atau memakai pakaian unit uniform yang lengkap. Yang kedua, anda boleh memakai t-shirt core curriculum untuk pelajar lelaki yang berlengan pendek atau panjang, manakala pelajar perempuan wajib memakai lengan panjang. Yang ketiga, seluar slack yang berwarna hitam atau biru gelap, kecuali PBSM memakai seluar berwarna putih, KRS memakai seluar KRS yang bukan seluar sekolah walaupun berwarna hijau. Yang ketiga, PPI atau Puteri Islam memakai seluar berwarna pink. Yang keempat, anda dikendaki memakai kasut sekolah dan berstoking. Anda tidak dibenarkan memakai selipar atau sandal ketika melakukan aktiviti core curriculum. Yang kelima, bagi pelajar perempuan yang beragama Islam, hendaklah memakai tudung yang berjahit tengah serta mempunyai lencana sekolah. Tudung tersebut hendaklah berwarna gelap, kecuali Puteri Islam berwarna pink, PBSM berwarna putih, KRS berwarna hijau. Seterusnya, pakaian JDT dibenarkan hanya jika mendapat kebenaran pentadbir atau arahan daripada pentadbir. Akhir sekali, seluar tracksuit tidak dibenarkan sama sekali, kecuali ada sebab munasabab yang boleh diambil kira. Okay, kita lihat bagaimana pakaian unit beruniform di setiap unit beruniform tersebut. PBSM. Anda boleh lihat pakaian unit beruniform PBSM yang terdiri daripada t-shirt berwarna putih dan warna merah serta berseluar putih bertali pinggang putih. Pakaian unit beruniform pengakap. Saya rasa anda lebih mahir pakaian unit beruniform pengakap. Okey, dan sudah kenal lama daripada sekolah rendah. Berikut adalah unit beruniform bagi kadet polis. Anda boleh memakai set lengkap unit beruniform kadet polis ataupun t-shirt berwarna biru serta seluar berwarna gelap. Berikut adalah pakaian unit beruniform bagi pandu puteri. Sama ada anda memakai baju lengkap unit beruniform pandu puteri, iaitu skarf berwarna kuning dan kemeja berwarna hijau, ataupun anda memakai t-shirt berwarna biru. Berikut adalah Puteri Islam, pemakaian unit beruniform bagi Puteri Islam. Sila lihat bagaimana pemakaian tersebut. Ini adalah pakaian unit beruniform bagi silat, t-shirt warna hitam dan berseluar hitam. Walau bagaimanapun, saya ingatkan sekali lagi, anda tidak dibenarkan memakai seluar tracksuit atau seluar senam, kecuali dengan sebab yang munasabah. Berikut adalah pakaian unit beruniform bagi kadet remaja sekolah. Anda boleh lihat berwarna hijau, dan juga ada juga yang memakai t-shirt unit beruniform berwarna hijau. Okay. Akhir sekali adalah pakaian unit beruniform bagi kadet bomber, yang mana t-shirt berwarna biru gelap, seluar celoreng bomber, unit beruniform lengkap bomber serta t-shirt bomber. Sebelum musim PKP, kita akan mengadakan perhimpunan rasmi bagi core curriculum. Perhimpunan rasmi core curriculum akan dilaksanakan pada setiap hari minggu ketiga setiap bulan. Perhimpunan ini akan dikendalikan oleh unit beruniform
yang disusun secara bergilir-gilir. Semua murid diberi peluang untuk mengendalikan perhimpunan tersebut berdasarkan tugasan yang dijalankan. Guru-guru penasihat akan melantik murid-murid yang terpilih untuk menjalankan tugas. Antara tugas-tugas yang perlu dilaksanakan ketika perhimpunan rasmi adalah pengacara majlis, komandan, pelapor, pembaca doa, pembaca ikrar serta bahagian penyampaian hadiah. Ketika perhimpunan rasmi, murid dikendaki memakai pakaian unit uniform. Manakala pengendali perhimpunan rasmi pula dikendaki memakai pakaian lengkap, unit uniform masing-masing. Di sini saya letakkan sedikit atur cara perhimpunan KOKO untuk pengetahuan pelajar-pelajar. Sila lihat dan baca atur cara tersebut. Perjumpaan KOKO biasa dijalankan pada hari Rabu, iaitu pada waktu pertama, kedua ataupun waktu ke-10 dan ke-11. Perjumpaan unit uniform, kelab persatuan dan kelab sukan permainan akan dijadualkan mengikut giliran. Perjumpaan unit uniform dan semua unit kelab persatuan serta sukan permainan adalah sebanyak 36 kali perjumpaan, yang mana adalah 12 kali perjumpaan unit beruniform, 12 kali perjumpaan kelab persatuan, 12 kali perjumpaan kelab sukan permainan. Setiap unit akan ditetapkan kawasan atau tempat aktiviti masing-masing. Walau bagaimanapun, perjumpaan KOKO pada musim pandemik penularan wabak penyakit COVID ditangguhkan dan dilaksanakan secara online. Jumlah perjumpaan ketika ini setiap unit atau kelab telah diubah sesuai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada tahun 2020, jumlah perjumpaan hanya 7 kali sudah memadai bagi seorang pelajar untuk mendapatkan markah kehadiran sebanyak 40 markah. Berikut adalah gambar dan situasi perhimpunan rasmi KOKO di Dewan Terbuka. Aktiviti kawat kaki, aktiviti core curriculum sebelum situasi masalah pandemik COVID. Berikut adalah senarai kelab persatuan core akademik yang terdiri daripada 11 subjek. Yang pertama, bahasa Melayu, bahasa Cina, ketiga bahasa Inggeris, sains rumah tangga atau ekonomi rumah tangga, bahasa Arab, agama Islam, STEM, reka cipta, seni, hukum negara, geografi, alam sekitar atau kita semula. Berikut adalah aktiviti core akademik yang boleh dilaksanakan sebelum ini. Antaranya ialah pidato, syarahan. Seterusnya, kita fokus kepada kelab rekreasi yang terdiri daripada 10 kelab, iaitu usahawan, komputer, fotografi, QM dan rekreasi, pengguna, bimbingan kerjaya, SPBT, pencegahan jenayah, serta kesenian dan kebudayaan. Kelab kesenian dan kebudayaan adalah terdiri daripada 3 bahagian, iaitu Zapin, Kompang dan Nasyid. Berikut adalah kelab sukan dan permainan, iaitu terdiri daripada 12 sukan dan permainan: bola sepak, bola jaring, bola keranjang, badminton, bola tampar, catur, bola baling, sepak takraw, olahraga, pingpong, pengtang dan hoki. Kita ke bahagian sukan. Sukan terdiri daripada 2 bahagian, iaitu sukan yang mewakili sekolah. Yang kedua, sukan sekolah, iaitu sukan dalaman. Cuba kita lihat, bahagian sukan yang mewakili sekolah juga terdiri daripada 12 permainan.
Walau bagaimanapun, saya letakkan hoki adalah sebagai nama utama di dalam sukan. Sebelum saya menerangkan tentang hoki, anda boleh lihat sukan-sukan yang terdapat di dalam sukan dalaman sekolah, iaitu kejohanan merentas desa sekolah, sukan tara, pra-kejohanan, kejohanan sukan tahunan sekolah. Balik semula kepada sukan prestasi tinggi sekolah. Hoki adalah sukan yang mempunyai sukan prestasi tinggi sekolah di mana merupakan program pembangunan akal umbi di peringkat sekolah di bawah anjuran KPM. SMK Sri Tanjung adalah terpilih untuk dijadikan sebagai pusat latihan daerah bagi sukan hoki bagi persediaan ke peringkat yang lebih tinggi. SPTS iaitu sukan prestasi tinggi bermatlamat untuk mencokil dan mengesan bakat murid yang berpotensi dari bawah. Terdiri daripada murid-murid berumur bawah 14 tahun iaitu tingkatan 1 dan tingkatan 2. Semua pelajar yang mendaftar ke SMK Sri Tanjung akan didaftarkan ke rumah sukan. SMK Sri Tanjung mempunyai 4 buah rumah sukan yang berwarna biru, hijau, kuning dan merah. Warna biru adalah rumah alfa, warna hijau adalah rumah beta, warna kuning. Pakaian-pakaian yang dibenarkan ketika bersukan dan ketika menjalankan aktiviti pendidikan jasmani kesihatan. Berikut adalah mengikut warna rumah. Gambar berikut adalah menunjukkan bahawa tentang pertandingan antara rumah. Antaranya perbarisan, hiasan rumah, maskot, tarik tali dan sebagainya. Kita lihat apakah sukan yang terlibat ataupun acara-acara yang dipertandingkan dalam kejohanan sukan sekolah. Anda boleh lihat acara tersebut seperti 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter, 3000 meter, lompat jauh, lompat tinggi, lompat kijang, lontar peluru, rejam lembing, lempar cakra. Laman web PAJSK di mana guru-guru akan menilai semua pelibatan pelajar di dalam laman web ini, iaitu dalam bulan Oktober hingga ke bulan Disember. Berikut adalah elemen-elemen berdasarkan aspek kurikulum yang mana ditunjukkan jumlah-jumlah markah dari semua aspek. Anda boleh lihat markah-markah yang ditetapkan di sini dari segi jawatan, peringkat, komitmen, khidmat sumbangan dan kehadiran. Jenis pelibatan terbagi kepada 3, iaitu pelibatan 1, 2 dan 3. Anda boleh lihat skor penglibatan, pemarkahan, peringkat penglibatan, komitmen dan sikap pelajar, jawatan dalam unit atau kelab, markah kehadiran, khidmat sumbangan yang telah anda berikan kepada peringkat sekolah. Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ialah menghargai sumbangan pelajar terhadap guru dan sekolah serta masyarakat. Tujuannya ialah membentuk jati diri dan sahsiah pelajar dari segi jasmani, intelek, emosi dan rohani. Aktiviti-aktiviti yang melibatkan pihak luar hendaklah mendapat kebenaran daripada ibu bapa. Aktiviti tersebut juga perlu mendapat pengiktirafan daripada badan-badan berkanun kerajaan serta kerjasama bersama dengan KPM sama ada dalam bentuk sijil, surat, kenyataan daripada pihak penganjur. Berikut adalah markah apabila anda terlibat dalam jawatan-jawatan perkhidmatan sekolah. Berikut adalah pemarkahan bagi anugerah dan pengiktirafan.
Kita lihat lagi sikit slide seterusnya. Okey. Ini ialah nilam. Pemakahan bagi bacaan nilam. Dari peringkat sekolah, zon, peringkat negeri dan kebangsaan. Selain itu, pelibatan murid dalam pertandingan online 2020 sama ada peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa masih boleh dijalankan. Anda boleh lihat senarai-senarai seperti berikut. Sekian saja taklimat pengurusan kor kurikulum daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.